لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بعونك وإلى من الملائكة المقربين من ظلمات الوحي وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى ونفعنا الدارين. Sekarang. Dan musihat bagi ma'idah. Beberapa perkara, fawaid, beberapa faedah daripada bersugi. Setengah daripadanya ialah musihat bagi ma'idah, kisaran. Kisaran makanan. Dan menguatkan dia, menguatkan ma'idah. Bersugi, setengah daripada faedah dianya mensihatkan bagi ma'idah dan menguatkan dia kan ma'idah. Dan menambah pada fasahah lidah dan akal. Dan menambahkan fasahah lidah, jadi fasih pada cakapan. Setengah daripada faedah-faedah bagi bersuginya menambahkan fasahah lidah. Fasahah lidah tu mana jadi fasih oleh cakapan dan akal. Jadi fasih oleh akal, jadi cergas. Akal tu jadi cergas. Dan menyucikan hati. Dan setengah daripada fawaid dianya menyucikan hati daripada sifat-sifat yang keji. Dan membanyakkan rezeki. Memurahkan rezeki, membanyakkan rezeki, menambahkan rezeki. Dan memudahkan dapatkan dia kan rezeki. Bersugi ni setengah daripada sebab nak dapat, senang nak dapat rezeki. Dan menguatkan taubat. Dan menguatkan taubat. Jadi suka taubatlah. Orang yang banyak bersugi, dia akan banyak bertaubat. Dan mensuburkan anak. Ini nisbah bagi perempuan yang mengandung. Perempuan yang hamil yang mengandung, maka sekiranya kalau dia bersugi itu, maka anak dalam kandungan dia tu subur. Dan menambahkan harta. Menambahkan harta. Dan lain daripada yang demikian itu. Banyak lagi, sebab dia katanya sebut dalam syarah Jami' Saghir bagi Manawi itu lebih daripada 70. Maka yang dia sebut di sininya tak sampai 70 pun. Jadi banyak lagi lah faedah-faedah daripada bersugi. Sebab itulah bersugi itu setengah daripada sunat muakkad. Besar faedah dia. Dan setengah daripadanya bahawa membaca pada kesudahan. Kita kembali kepada asal masalah kitanya ialah sunat-sunat wuduk. Dan setengah daripada beberapa sunat wuduk, bahawa membaca pada kesudahan wuduknya. Membaca pada kesudahan, maknanya selepas pada basuh kaki lah. Baca pada kesudahan wuduknya, hal keadaannya menghadapkan kiblat. Ketika dia nak baca doa yang lagi akan datang, sunat sekali lagi pulanya ialah menghadapkan kiblat. Lagi pulanya setengah daripada sunat wuduknya ialah kita ambil wuduk dalam keadaan menghadap kiblat. Apabila sekiranya kalau kita ketika ambil wuduk tu kita dah menghadap kiblat, kita teruslah. Sekiranya ketika kita ambil wuduk tu tidak menghadap kiblat, maka apabila kita nak baca doa yang lagi akan datang, sunat kita berpaling kepada kiblat.
hal keadaannya menghadap kiblat dengan dadanya. Bukan berpaling sekadar muka saja. Bahkan berpaling kepada kiblat, menghadap kiblat tu dengan dada macam kita nak salat. Mengangkatkan dua tangannya dan matanya dan jikalau buta sekalipun ke pihak langit. Benda yang nak baca tak sampai lagi. Dia katanya dengan jadi maknanya sunat kita baca doa, yang mana doa tu lagi akan datang, baca tu selepas pada kita mengambil wuduk. Jadi selepas pada kita basuh kaki. Tapi belum pada nak baca tu kita menghadap kiblat dulu, dan juga dia katanya mengangkatkan dua tangannya, jadi tadah tangan, mengangkatkan dua tangannya dan matanya, ni dua tangan, ni dua tapak tangan. Mengangkatkan dua tangannya, ini dua tapak tangannya. Dan matanya, mata dia pun, pandangan mata dia pun mengangkat juga. Habis tu kalau orang buta, sama juga, mengangkat juga walaupun dia tak nampak sekalipun. Dan jika buta sekalipun, jika dia tu tak nampak mata sekalipun, mengangkatkan dua tangan dan mata ke pihak langit. Jadi maknanya tangan kita tadah ke langit, jadi tapak tu naik ke langit. Jadi mata pun kita tengok ke langit. Jadi walaupun kalau orang tu tak nampak mata sekalipun, buat macam orang nampak lah. Tengok ke langit. Yang iaitu langit. Langit yang iaitu langit itu kiblat doa. Langit itu ialah kiblat bagi doa. Kiblat bagi solat ialah Kaabah. Kiblat bagi doa ialah langit. Yang iaitu langit itu kiblat doa. Sebab tu kita berdoa, mata kita pandang ke langit, tapak tangan kita menghadap kepada langit, akad kepada langit. Sebab langit tu kiblat doa. Dan tempat turun wahyu dan rahmat. Langit tu pulanya tempat turun wahyu dan rahmat. Dan tempat turun rahmat. Jadi wahyu turun daripada langit, rahmat pun turun daripada langit. Sebab tu apabila kita doa, kita memohonkan rahmat, kita menghadap kepada langit lah, tapak tangan kita dan pandangan kita. Iaitu doa, iaitu doa yang kita baca selepas pada basuh, dah basuh dua kaki. Bacanya doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu menyasi ulaku alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, hal keadaan Allah itu berketunggalan ia. La syarika lahu, apa makna berketunggalan, apa makna wahdah, la syarikalah. La syarikalah tu pada maknanya tafsir akan makna wahdah. Apa makna wahdah? Ialah la syarikalah. Apa makna wahdah? Ialah la syarikalah. Tidak ada kongsi baginya.
Wa asyhadu dan menyaksikan aku anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahawa Muhammad itu hamba-Nya, hamba Allah dan Rasulnya, Rasul Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami ini, aku ini minat tawabin, setengah daripada orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bersangat taubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Tawab tu mana mufrad dianya, tawab mana yang sangat taubat. Kalau taib tu orang yang taubat. Taib ialah orang yang ialah yang taubat. Yang bertaubat. Kalau tawab tu yang sangat taubat. Selalu dia bertaubat. Begitu. Waj'alni, dan jadi oleh engkau ni akan kami minal mutatahhirin, setengah daripada orang yang suci. Allah subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau daripada tiap-tiap kekurangan, tiap-tiap perkara yang tak layak dengan engkau. Allahumma ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan pujikan dikau. Asyhadu an la ilaha illa anta, menyaksikan oleh engkau bahawa tiada Tuhan melainkan engkau. Astaghfiruka, minta ampun oleh aku akan dikau. Wa atubu ilaika, dan kembali oleh aku kepada engkau. Wa atubu ilaika tu makna sama dengan astaghfiruka. Inilah doa yang kita baca pada ketika selesai daripada basuh kaki. Maka kalau rujuk kepada masalah dulunya, rujuk kepada masalah dulu, di mana dia katanya sunat menigakan. Cuba kita rujuk pada dulu. Setengah pada sunat wuduk menigakan. Meniga-nigakan membasuh muka 26. Pada muka 26, cuba kita rujuk balik pada muka 26. 5 baris ke atas. 5 baris sebelah atas. Muka surat 26, 5 baris sebelah atas. Dia katanya, dan yang terlebih afdal meniga-nigakan membasuhnya dan menyapuhnya dan menggosoknya dan taklilnya dan zikirnya, tu zikir, dan tasmiyahnya. Yang kita naknya pada katanya dan zikirnya. Zikir wuduk. Zikir wuduk pun sunat menigakan juga. Jadi mengikut yang sananya, mengikut yang kata tadi itu sunat kita menigakan pada zikir. Maka asyhadu an la ilaha illallah ini setengah daripada zikir. Maka mengikut yang sana kata disunatkan kita afdal kita meniga-niga. Maka mengikut sana maka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu hingga akhir disunatkan kita baca 3 kali. Jadi maknanya sekali dah hasil fadilah sunat, tetapi nak afdalnya kita menigakan juga. Jadi 3 kali kita bacalah, 3 kali kita ulang 3 kali lah. Abi, kerana khabar Muslim sabda Nabi SAW. Jadi pada tadi itu maknanya bacaan asyhadu an la ilaha illallah hingga akhir itu nak ambil yang afdalnya kita ulang 3 kali. Sebab afdalnya kita menigakan pada perbuatan wuduk, sehingga zikir wuduk pun disunatkan kita menigakan. Kemudian dalil pula. Dalil bagi sunat membaca doa yang tersebut. Dalil bagi sunat kita baca doa yang tersebut selepas pada basuh kaki, kerana khabar Muslim, kerana khabar yang diriwayat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a." Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Thumma qala, "Ashhadu an la ilaha illallah." Ila qawlihi wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu. Futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Dan terjemah dianya, dan barang siapa mengambil wuduk, itu man tawadda'a, maka membaik ia akan wuduknya, itu fa ahsanal wudu'ah, maka membaik ia barang siapa akan wuduknya. Membaik itu maknanya buat segala, meraihkan segala sunat-sunat dan adab-adab. Itu mengelakkan wuduk. Membaikkan wuduk tu maknanya kita buatlah apa-apa yang disunat dalam wuduk, kita meraihkan semua, dan adab-adab wuduk pun kita meraihkan semuanya. Mana sunat kita buat, adab kita jaga. Itu maksud katanya membaikkan wuduk. Sunat-sunat wuduk kita buat, ada adab bagi wuduknya kita jaga. Kemudian membaca, selepas pada ambil wuduk tu, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah. Baca tu hingga wa rasuluh, sampai kepada wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai ke situ. Dibuka baginya, bagi barang siapa, beberapa pintu syurga yang 8. Maka dibukakan pintu syurga. Dan dibukakan pintu syurga, yang mana pintu syurga tu ada 8 buah kesemuanya. Pintu-pintu syurga semuanya sebanyak 8 buah pintu. Semuanya dibuka. Dibuka tu sedia untuk dia nak masuk. Apabila pintu 8, pintu syurga ada 8, kesemua 8 itu dibuka, maknanya kalau kita nak masuk, tak mestilah kita masuk dengan pintu 8 pintu itu kita masuk melalui mana-mana satu daripada beberapa pintu yang 8 itu. Masuk ia daripada apa yang dikehendak. Maknanya masuklah yang mana-mana pintu yang dia kehendak. Itu maksudnya begitu. Masuk ia daripada apa yang dikehendak, masuklah ia kepada mana-mana, mengikut mana-mana pintu yang dia kehendak. Sebab 8 pintu itu dibuka untuk sambutan dia. 8 pintu syurga dibuka untuk jadi sambutan dia. Sambutan bagi orang yang mengambil wuduk dengan sifat tadi. Tapi nak masuk tu, masuk satu je lah. Ikut mana-mana satu daripada 8. Tapi pintu tu dibukakan semua. Maka kita diberi pilih lah, ikut sukalah tu, nak masuk kepada mengikut mana-mana pintu yang kita kehendak. Orang yang musbenarkan wuduk dan baca doa tadi. Jadi hadis ini hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Dia meriwayatkan bahwasanya Nabi katanya baca sampai wa rasuluh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu mengikut yang diriwayat oleh Imam Muslim. Sekadar itu saja. Tapi daripada mana lagi pulanya Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni selepas pada wa rasuluh tu, maka dia kata dan melebih atasnya, atas khabar Muslim. Melebih ni ada tambah lagi. Ada menambah, ada lebih, ada tambah atas khabar Muslim, atasnya atas khabar Muslim Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi riwayat dia ada lebih lagi. Ada tambahan lagi.
melebih atasnya Tirmizi barang yang kemudian. Maknanya Allahumma ja'alni minat tawabin ada di dalam hadis yang diriwayat oleh Tirmizi. Allahumma ja'alni selepas pada wa rasuluh itu sampai kepada wa atubu ilaih sampai pada akhirlah itu yang sabit di dalam riwayat tak sampai akhir. Dan tak sampai akhir. Dan menambah atasnya Tirmizi barang kemudian daripada wa rasuluh hingga kepada mutatahhirin. Situ saja. Jadi riwayat Muslim, riwayat Tirmizi sampai kepada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sekadar itu yang diriwayat oleh Tirmizi. Jadi pendek katanya doa yang tersebut tadi itu digabungkan, dicampurkan daripada beberapa riwayat. Jadi mengikut riwayat Muslim sampai kepada wa rasuluh. Mulai pada asyhadu sampai kepada wa rasuluh. Mengikut riwayat Tirmizi pulanya mulai pada asyhadu sampai kepada wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian ikut riwayat mana pula? Dan riwayat Hakim yang tinggalnya. Jadi mana riwayat Hakim tu ada sebut ke semua. Maknanya waja'al subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu riwayat Hakim pula. Jadi sebuah doa yang tersebut tadi itu ialah ulama gabungkan di antara 3 riwayat. Itu sebab itulah kita yang benda-benda yang selalu kita baca tu ada kalanya kita tak perasan. Padahalnya ulama kumpulkan daripada beberapa riwayat dan jadi sebuah doa. Sebab satu riwayat pendek, satu riwayat panjang, jadi ulama kumpul-kumpul jadi satu. Jadi bacaannya yang sebenarnya mengikut himpunkan 3 riwayat, maka begitulah jadi seperti yang musannif tulis tadi. Tapi kalau kita buka dalam Muslim saja, maka sampai pada wa rasuluh sajalah. Tapi kita kita campurkan di antara 3 riwayat, riwayat Muslim, riwayat Tirmizi dan riwayat Hakim. Jadi hadis yang sama. Hadis yang sama. Jadi maknanya dikira katanya hadis yang sama. Satu hadis. Tapi riwayat Muslim pendek, riwayat Tirmizi panjang sikit, lebih panjang, riwayat Hakim lebih panjang lagi. Maka ulama kumpulkan jadi satu. Dan lafaznya lafaz riwayat Hakim. Lafaz riwayat Hakim, barang siapa mengambil wuduk kemudian membaca subhanakallahumma. Ini riwayat Hakim, dia mulai dia subhanakallahumma. Dan kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta hingga akhir, hingga sampai wa atubu ilaika. Itu riwayat Hakim. Jadi campur 3 riwayat. 3 riwayat. Itu yang sudah diproses oleh ulama. Dia rajak pada riwayat 3-3, dia kumpul jadi satu. Biasanya doa yang panjang-panjang tu begitulah. Sama juga doa iftitah yang kita maklum, yang kita baca sekarang ya. Yang panjang tu itu pun bukan satu riwayat itu. Bukan digabungkan di antara beberapa riwayat. Maka riwayat bagi Hakim dia kata lafaznya dengan bahasa Melayu, barang siapa mengambil wuduk kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta hingga akhir, hingga sampai wa atubu ilaika. Di surat dengan ra. Di surat ditulis. Di surat ditulis dengan ra. Tapi kalau baca bahasa Arab tu raqqin. Raqqin tasydid. Qaf tu bertasydid. Tapi kita baca wakaf tu raq. Begitulah.
disurat dengan ra. Apa makna dengan ra tu? Yakni pada ra. Ditulis di atas ra. Nah, ra tu apa dia? Lagi akan datang dia sebut, dia katanya kulit kijang. Maknanya disurat dengan ra, yakni pada ra. Yakni ditulis di dalam kulit kijang. Itu lagi depan dari ada sebut. Ra tu mana kulit kijang. Kemudian menteri, maknanya tutup lah. Menteri, kemudian menteri, macam kita isi benda dalam plastik, dalam bekas plastiknya, maka kita apa dia, tutup dengan kita bakar dengan api supaya plastik tu jadi tertutup, jadi benda yang sebelah dalam tak boleh nak dikeluarkan. Kemudian menteri, maka tiada membinasakan dia. Jadi maknanya dia siapa-siapa yang baca, yang mengambil wuduk dengan secara sempurna dan baca subhanakallahumma, maka pahala yang dia baca itu ditulis pada kulit kijang. Kemudian menteri, kemudian dimenteri, ditutup. Kemudian ditutup, dia nak bandingnya benda kalau kita isi di dalam suatu bekas, kalau kita tak tutup tu mana boleh jadi benda yang ada sebelah dalam tu nak jadi rusak ke masalah, artinya nak keluar ke nak jadi keluar kepada sebelah luar daripada bekas. Tetapi kalau kita tutup dengan secara kemas, maka benda yang sebelah dalam tak pergi ke mana, tak hilang-hilang dah. Itu maksudnya, sebab tu dia banding. Jadi menteri itu maknanya macam apabila kita nak buat surat kiriman, maka apabila kita dah gamkan, kita tutup kertas itu, kita gamkan, kemudian kita cop pula benda di atas tu, maknanya tak boleh nak buka dah. Tak boleh nak buka. Sekiranya kalau tengok ada macam koyak-koyak tu, maknanya ada dah dibuka. Maka maksud sininya, apabila dah ditulis, kemudian di menteri dia katanya, maka maksudnya, maka tiada membinasakan dia. Maka benda itu tersimpan, tidak binasa, tak rusak-rusak sampai kepada hari kiamat, hari terima balasan. Maka makna ra itu suatu yang disurat padanya, suatu benda yang dibuat tulis di atasnya daripada kulit kijang. Jadi biasanya orang dulunya dia kertas, susah nak dapat, dia tulis pada kulit. Tapi ra di sini maknanya kulit kijang. Jadi maksudnya kelebihan, maknanya benda yang apa dia, amalan yang dia buat begitunya ditulis dan dijagakan. Ditulis dalam kulit kijang dan dijagakan sampai hari terima balasan, ialah hari kiamat. Dan sunat dibaca surah Inna Anzalnahu, surah Al-Qad, surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qad. Baca berapa kali? 3 kali. Kita ulang 3 kali. Inna Anzalnah sampai hatta matla'il fajr. 3 kali kita ulang. Baca tu bila? Kemudian daripada membaca doa itu, jadi selepas pada kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai kepada wa atubu ilaih, kita ikut pula dengan bacaan surah Inna Anzalna, ulangan 3 kali ulang. Itu maknanya kemudian daripada doa itu, kemudian pada asyhadu an la ilaha illallah, ikuti dengan baca surah Inna Anzalna. Seperti yang disebut Manawi pada syarah Jami'is Saghir. Jadi katanya sunat
sunat-sunat membacakan surah Inna Anzalna tu sebagaimana yang disebut oleh Syekh Manawi dalam syarah Jami' As-Saghir. Nama kitab tu nama Faidul Khabir. Habis di situ. Tu kita dah selesai tu. Itulah beberapa perkara yang banyak yang disunatkan kita kerjakan pada masa ketika kita ambil wuduk. Daripada awal sebelum pada ambil wuduk sampai kepada sudah ambil wuduk. Habis di situ, maka sekarang masuk pula kepada bahagian yang ketiga ialah bermula makruh bagi wuduk. Di sini maknanya beberapa perkara yang dimakruhkan pada masa kita pada masa kita ambil wuduk, mestilah kita kena jaga jangan kita buat. Inilah yang maksud katanya setengah daripada adab-adabnya. Jangan gitu, jangan gini, makruh gitu, makruh gini pada masa kita ambil wuduk, ini setengah daripada adabnya. Jadi beberapa perkara yang dimakruh pada masa kita ambil wuduk. Walaupun tidak makruh pada masa kita tidak ambil wuduk, tidak makruh. Tapi ada juga benda itu jadi makruh dengan sebab kita dalam keadaan mengambil wuduk. Tengok. Dan bermula makruh bagi wuduk itu maknanya beberapa perkara yang dimakruhkan pada masa kita ambil wuduk. Kemudian makruh ke tidak pada masa lain, itu lain cerita. Ini nak cerita pasal pada masa kita ambil wuduk jadi makruh. Dan makruh bagi wuduk itu banyak. Dia kata banyak. Mana dia setengah daripadanya melebihkan membasuh dan menyapu dan jikalau ada pada tepi sungai sekalipun. Dia kata melebihkan. Melebihkan melampau. Melebihkan melampaukan membasuh dan menyapu. Jadi kita guna air banyak sangat. Guna air terlalu banyak pada masa ambil wuduk dan pada masa kita membasuh anggota yang dibasuh dan pada ketika menyapu anggota yang disapu. Jadi masuk dalam bagai melebihi. Melebihi artinya membanyak-banyak itu guna air itu jadi banyak. Dia katanya dan jikalau di tepi sungai sekalipun, walaupun orang itu ambil wuduk di tepi sungai, mana cebok air dalam sungai, walaupun dia tu air tu banyaklah. Kalau jadi kita katanya kalau dia guna air jadi terlalu banyak sekalipun tidak ada masalah, tak jadi apa masalah sebab rumah dia nya di depan sungai. Dia ambil wuduk di tepi sungai. Jadi maknanya kalau nak banyak, begitu banyak pun tak habis pun air sungai. Sekalipun jangan. Jangan melebihi. Walaupun kita di dalam, di atas perahu kemasalan, cebok air sungai ambil wuduk. Artinya kita duduk kat tepi-tepi bira dianya, tepi sungai tu, maka kena jimat juga. Jangan melebihi. Jangan katanya, kalau banyak pun air sungai tak habis pun dengan sebab kita ambil wuduk. Memang. Sebab tu Nabi katanya jangan kita membazir akan air walau kunta ala syatin nahri sekalipun. Walaupun kita di atas tepi sungai sekalipun. Kita guna sekadar yang kita nak guna. Jangan melampaui, jangan melebihi pada gunakan air. Maka ketika ambil wuduk, jadi sekadar itulah, sekadar yang disebut pada Nabi katanya, sekadar satu cupok. Jangan kita melebihi sangat. Maka di sinilah kita tengok pada tempat-tempat yang ambil wuduknya, apabila ketika apabila tempat paip tu, apabila dia buka dia tak tutup. Pada masa dia tadah tangan, biasanya selalu dia perhatinya begitulah. Ketika dia tadah tangan,
Maka ketika dia basuh muka tu, air yang dia buka tu duk keluar gitulah. Dia gosok muka apa, air yang dia buka tu dia tak tutup pada masa dia dibasuh, dia gosok. Itu setengah daripadanya membazirkan air. Sebab tu nak bagi Jumatnya kita ambil wuduk kat qalah. Sekiranya kalau kat masjid tu ada kolah tu lebih senang kita nak jaga jematan airnya, kita ambil wuduk kat qalah. Sebab apabila buka peli, buka paip tu, biasanya orang kitanya tak tutup. Dia biarkan air keluar, ketika dia basuh, dia gosok anggota tu, dia biarkan begitu. Itulah kena jaga tu. Kita nak kelebihan, tidak naklah buat perkara yang makruh pada masa ambil wuduk dan ibadat yang lain. Tapi dengan sebab air tempatan kitanya tak jadi susahan, jadi buka tak tutup. Buka mulai ambil wuduk, tutup selepas pada sudah basuh kaki. Jadi kat celah-celah tu ketika dia gosok badan, dia gosok anggota wuduk tu, ketika dia basuh, dia tak tutup, air keluar saja-saja begitu. Itu sepatut jaga sangat. Sebab Nabi katanya air jangan membazir. Air mesti kena jimatkan dia walaupun kita di tepi sungai sekalipun. Maknanya di tepi sungai tu Nabi kata, jikalau di tepi sungai walaupun kita mempunyai air yang banyak sekalipun, sekadar kita guna wuduk tu, sekadar 10 liter masalah guna ambil wuduk tak habis pun, maka jangan. Itu jagalah pada masa kita ambil wuduk. Biasanya kat masjid, kat surau, di mana-mana tempat pun dia jarang nak ada kolah sekarang. Biasanya daripada di situlah. Maka biasa tengok orang kitanya begitu. Ketika dia tadah, dia basuh muka, dia gosok muka, jadi air tu biar dikeluarkan. Sepatutnya kena tutup. Kita guna, buka, apabila kita sudah tadah tangan tu, kita tutup, basuh muka. Nak ambil, buka balik. Kita biarlah lambat sikit pun, tapi tidak membazir akan air. Kerana khabar Abi Daud daripada Abdullah bin Mughaffal, ni katanya dalil bagi makruh kita melebihkan, melampaui guna air pada sapuh dan pada basuh, kerana khabar Abi Daud, kerana khabar hadis yang diriwayat oleh Abi Daud, riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi. Kata Abdullah bin Mughaffal, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a'i. Terjemahnya, lagi akan datang dalam umat aku ini, pada umat aku ini, Nabi tahu benda yang akan berlaku pada masa depan. Nabi tahu, ini maknanya Nabi ada tahu benda yang akan berlaku pada umat-umatnya pada masa depan. Ini setengah daripada mukjizat. Setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat tahu daripada Allah benda yang akan berlaku pada umatnya pada masa yang lagi akan datang. Lebih-lebih laginya pada masa kita sekarang, kesenangan tu banyak. Beberapa kaum daripada umatnya, umat Nabi Muhammad, melebih mereka itu. Mana melampau guna air itu jadi banyak di dalam bersuci dan di dalam berdoa. Maknanya melampaui pada berdoa dan melampaui pada bersuci. Jadi maknanya melampau pada di dalam bersuci, mana guna air yang sangat banyak. Sepatut tak banyak begitu, tapi banyak juga dia guna.
Dan di dalam doa tu jadi melampau. Dia tak nak juga. Itu pun tak disukai juga. Berdoa sampai melampau-lampau sangatnya, jadi melebihi, maka itu pun jangan juga. Itu setengah daripada makruh. Jadi kita berdoa, sepatutnya tak mengakatkan suara sangat. Kita mengakat, kita melawankan suara, itu melebihi. Banyakkan permintaan tu elok. Banyakkan, bukan melampau tu minta banyak, minta benda yang minta tu, minta ini, banyak permintaan tu disukai oleh Allah. Bukan melampau tu jangan minta banyak perkara sangat daripada Allah. Itu bukan maksudnya begitu. Minta banyak perkara, banyak permintaan daripada Allah. Kita doa ni kita minta daripada Allah. Banyak benda yang kita minta daripada Allah itu adalah yang disukai kepada Allah. Allah Ta'ala suka kepada itu. Nah, itu disunatkan minta benda tu, minta benda ni, minta banyak, minta daripada Allah. Itu disukai oleh Allah. Itu disuruh. Tetapi melampau. Tetapi melampau seperti mengakatkan suara yang tak perlu kita mengangkat suara begitu. Begitu lalu maka mengakatkan suara juga. Lebih-lebih laginya setengah-setengah orang tu buat-buat apabila dia tu duduk kat pentas ke masalan, apabila berdoa, apabila dia baca khutbah masalan, buat-buat melampaui pada berdoa, maka itu adalah makruh. Kalau dia berdoa seorang-seorang diri tak jadi macam tu. Tapi kalau dia berdoa di depan orang, di atas pentas, di atas mimbarnya, maka melampaui. Maka janganlah. Itu melampaui pada berdoa, itu tak disukai. Bahkan dimakruh. Membanyakkan permintaan itu elok. Tapi membanyak permintaan jangan melampaui. Jadi setengah-setengah tu jadi rupanya membuat-buat, nampak bersungguh, buat-buat nak tangis, buat-buat suara yang mengakak, yang tinggi, maka itu tak perlu. Membanyakkan permintaan, lepas tu cara kita berdoa biasa. Jangan melampaui pada berdoa. Walaupun doa ini tak masuk dalam bahasan wuduk kita ni lah. Tapi Nabi sebut dua perkara yang umat Nabi Muhammad, umat dia akan dilakukan pada masa akhir zamannya ialah melampaui pada menyuci, guna air banyak, pada buat sucian, pada mengambil wuduk dan pada mandi, dan berdoa pun jadi melampaui. Itu benda yang akan berlaku pada akhir-akhir zaman. Kita boleh tengoklah masa sekarang tu begitulah. Pada masa kita mandi, pada masa kita ambil wuduk, jadi melampauilah kita guna air. Dan biasanya kalau ada majlis apa-apa, kalau ada tempat minta doa tu, kita boleh tengoklah setengah-setengah orang tu melampaui pada berdoa. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada kata dan melebihkan daripada 3 kali. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Ya, sama. Terima kasih Baba. Ya, sama. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.